nama saya Nur Hafika binti Nur Hayat, matriks number BB19110576. Saya akan menerangkan kebaikan dalam menjadi seorang usahawan. Antara kebaikan dalam menjadi seorang usahawan adalah bebas dalam membuat keputusan. Keputusan dalam perniagaan merangkumi keputusan dalam proses pengeluaran, penentuan aset, liability, dan lain-lain. Seorang usahawan mampu membuat sebarang keputusan dalam kaedah pengeluaran, sama ada ingin menggunakan alternatif buruh, mesin, atau kedua-duanya. Usahawan yang baik mampu membuat keputusan yang terbaik mengikut jenis pengeluaran yang dihasilkan. Usahawan bebas dalam menentukan aset dalam perniagaan. Usahawan yang baik dapat mengumpul banyak aset untuk memudahkan perniagaan beroperasi. Oleh itu, seorang usahawan harus bijak dalam merancang kewangan syarikat untuk mengumpul aset perniagaan. Selain itu, seorang usahawan bijak dalam mengatur liability syarikat. Usahawan yang baik dapat merancang dan mengawal liability syarikat tanpa ada paksaan dari mana-mana pihak. Liability syarikat yang penting untuk mengembangkan perniagaan. Akhir sekali, lain-lain keputusan juga bebas dibuat oleh seorang usahawan, seperti hari cuti, pulang balik bekerja, dan kewangan syarikat. Keputusan ini adalah 100% dibuat oleh seorang usahawan mengikut keadaan semasa perniagaan. Hal ini tidak akan melibatkan budi bicara orang luar ataupun pihak yang tidak terlibat dalam perniagaan. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aitsa binti Baik. Nomor metrik BB19110730. Hari ini saya akan membentangkan topik mengenai kelebihan menjadi usahawan. Usahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Secara umumnya, peranan keusahawanan dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. Oke, yang pertama, kelebihan menjadi seorang usahawan, ia dapat meningkatkan ekonomi negara melalui membangunkan industri sokongan. Organisasi yang besar lazimnya memerlukan khidmat industri sokongan bagi memastikan operasi dan aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. Kewujudan industri sokongan ini dapat mempercepat pertumbuhan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputra melalui penglibatan golongan Bumiputra dalam bidang perniagaan. Yang kedua, ia menawarkan peluang pekerjaan. Usahawan menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan di rumah atau di tempat kerja. Peluang pekerjaan wujud kerana setiap perniagaan yang ditubuhkan memerlukan tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar pengangguran. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan akan meningkatkan pendapatan penduduk secara keseluruhan. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk membeli keperluan mereka. Taraf kehidupan masyarakat akan bertambah baik dan keselesaan masyarakat dapat ditingkatkan. Yang ketiga, menyumbang sebahagian pendapatan kepada masyarakat. Usahawan boleh menjalankan atau melaksanakan tanggung jawab sosial seperti menghulurkan derma kebajikan, menjalankan aktiviti sosial dan membina prasarana. Semua aktiviti tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, usahawan juga digalakkan untuk menyokong dasar-dasar kerajaan seperti dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan penyusunan semula masyarakat dan pembasmian kemiskinan. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan negara. Sumber ekonomi dan pendapatan negara banyak dibantu oleh usahawan kerana merekalah yang akan menggerakkan pembangunan
ekonomi dalam negara melalui perniagaan yang mereka jalankan. Bidang keusahawanan adalah sangat lebar dan meluas. Ianya tidaklah terhad di dalam negara saja, namun ianya boleh dijalankan dan dikembangkan kepada peringkat antarabangsa dan di mana sahaja. Oleh itu, secara spesifiknya, kelebihan menjadi usahawan adalah ia dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Rubiana binti Hanif Ali. Nombor matriks BB19110215. Kebaikan menjadi seorang usahawan adalah mencipta peluang pekerjaan. PKS sebagai ejen pembangunan ekonomi negara. Peranan perusahaan kecil dan sederhana PKS mampu mempertingkatkan pengeluaran negara, mewujudkan peluang pekerjaan, integrasi antara firma, menjana ekspor serta mampu membantu dalam proses pengeluaran beberapa industri berskala sederhana maupun besar. PKS serta IKS sebagai antara penyumbang utama perkembangan ekonomi Malaysia. Justru sebagai usahawan dianggap sebagai ejen perubahan masyarakat di samping menjadi pembangkit kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Seorang usahawan itu mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada diri dan orang ramai, serta dapat memenuhi keperluan orang ramai dan bersedia membantu pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran. Selain itu, mempunyai prakasa ataupun inisiatif dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan seterusnya menyelesaikan masalah ekonomi, masalah sosial yang timbul daripada pengangguran dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Dan salam sejahtera. Nama saya Siti Rosina. Nombor matrik BB19161107. Saya merupakan pelajar tahun 2 dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perekonomian, mengambil jurusan Pengurusan Keuangan dan Perbankan. Seterusnya, kepentingan media sosial dalam dunia keusahawanan adalah media sosial dapat menjadi tempat pemasaran yang efektif. Ini adalah kerana kemudahan internet itu sendiri yang kini manfaatnya boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Proses penyebaran informasi dan maklumat di media sosial adalah sangat mudah kerana peniaga hanya perlu memuat naik tulisan, artikel, video, gambar atau apa jua bentuk informasi di media sosial agar pengguna-penggunanya dapat melihat postingan tersebut. Selain itu, dengan adanya sistem pemberitahuan atau sistem notifikasi, dapat memberitahu pengguna-pengguna ini bahawa adanya postingan terbaru mengenai produk dari peniaga-peniaga tertentu. Dengan cara ini, mereka boleh mendapatkan informasi dengan pantas dan cepat. Tambahan pula, pada musim pandemik COVID-19 ini, media sosial adalah sangat berguna kepada peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan dalam menjalankan perniagaan mereka melalui atas talian dengan cara mempromosikan penjualan produk mereka atau perkhidmatan mereka. Oleh itu, dapat dilihat dengan adanya media sosial bukan sahaja dapat membantu peniaga atau usahawan dalam memasarkan produk atau perkhidmatan mereka, juga sekaligus dapat menambah keuntungan dan meluaskan pasaran produk mereka. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Nur Atika binti Nau Azari. Saya akan membentangkan poin yang kedua, iaitu meningkatkan kesedaran jenama. Apakah yang dimaksudkan dengan kesedaran jenama? Kesedaran jenama ialah istilah pemasaran, iaitu tahap pengiktirafan pengguna terhadap produk berdasarkan namanya. Kesedaran jenama juga mungkin merangkumi kualiti yang membezakan produk daripada saingan lain. Kesedaran jenama adalah merupakan langkah utama dalam mempromosikan produk baru ataupun menghidupkan semula produk jenama anda. Contoh-contoh sosial media yang boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran jenama ialah seperti Instagram, Twitter dan juga Facebook. Strategi media sosial adalah salah satu strategi yang boleh diaplikasikan oleh usahawan untuk meningkatkan kesedaran jenama. Iklan yang disasarkan di Twitter, Facebook,
Pinterest, Instagram, dan juga media sosial yang lain dapat digunakan dalam berbagai cara. Kesedaran jenama bukan sahaja dapat dibeli dengan membeli iklan, tetapi juga usahawan dapat berinteraksi dengan pangkalan pasar mereka yang ada, dan melalui pangkalan tersebut, usahawan memperluaskan jangkauan produk mereka. Penggunaan media sosial dalam meningkatkan kesedaran jenama juga memberi kesan positif kepada pelanggan sekaligus usahawan. Sebagai contoh, katakanlah bahawa usahawan meminta pelanggan untuk mengambil gambar diri pelanggan dengan produk usahawan yang melayakkan mereka mendapat barang dagangan percuma apabila pelanggan memuat naik gambar mereka setelah membeli produk usahawan di dalam media sosial. Tambahan itu, kesedaran jenama yang dibina melalui media sosial adalah cara yang terbaik untuk mengekalkan pelanggan yang ada sambil memasuki pasaran baru, dengan orang yang mungkin tidak pernah mendengar produk tersebut dengan cara lain selain daripada media sosial. Itu sahaja ulasan daripada saya. Sekian dan terima kasih. Mary Kay.